wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 4 Jaya. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okey. Jadi kita sambung kembali pembelajaran kita pada minggu ini setelah kita bercuti selama 2 minggu. Jadi cikgu harapkan semua sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini apa yang kita nak pelajari? Okey, kita tengok apa tajuk kita hari ini. Okey, tentang pantulan bunyi. Okey, pantulan bunyi. Kalau kamu ingat sebelum cuti hari itu kita dah belajar sedikit tentang bunyi. Okey, jadi hari ini kita nak sambung lagi tentang sifat bunyi yang ini. Okey, pantulan bunyi, dan dalam tajuk ini ada 2 objektif yang kita nak capai, iaitu menyatakan bahawa bunyi boleh dipantulkan dan menyatakan 4 fenomena pantulan bunyi yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi kita terus pergi pada objektif kita yang pertama, iaitu menyatakan bahawa bunyi boleh dipantulkan. Okey, baik. Kalau kita pergi salah satu daripada tempat-tempat yang sini, okey, satu di rumah yang masih kosong yang belum dipenuhi dengan perabot, okey. Yang kedua tu di dalam gua. Okey, gua ni jarang lah kita ada peluang masuk kan. Okey. Yang ketiga berada di tempat tinggi yang dikelilingi oleh kawasan pergunungan ataupun bukit. Okey. Dan yang keempat di dalam terowong. Okey. Mungkin dalam terowong yang kita biasa masuk ni terowong yang boleh dilalui kenderaan lah. Okey, jadi kalau kita menjerit di kawasan sini, apa yang akan berlaku? Okey. Okey. Apa yang kita boleh dapati adalah seperti ini. Okey. Yo, 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 yo. Okey, ulang balik. Yo, 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 yo. Okey. Jadi bila kita jerit dengan perkataan tertentu, kita dapati perkataan tu seolah-olah macam berulang-ulang. Okey. Itu yang kita panggil sebagai gema. Dan kenapa gema tu boleh berlaku? Okey, kita tengok sini. Apabila menuju ke permukaan yang keras, okey, bunyi akan dipantulkan. Kalau kita ingat dulu, cahaya boleh dipantulkan, okey, bola kita pun boleh dipantulkan dengan syarat dia mengenai satu permukaan yang agak keras, kan? Bola kalau nak memantul mesti permukaan yang keras. Okey, jadi bunyi juga boleh dipantulkan. Macam tadilah kita nampak gambar rajah tadi kan, simulasi animasi tu sikit. Bunyi juga boleh dipantulkan, cuma kita tak nampak, tapi kita boleh kita boleh dengar yang bunyi yang kita hasilkan tu seolah-olah macam berulang. Okey, dan bunyi yang terhasil ataupun dipantulkan itu kita namakan dia sebagai gema. Okey, maksudnya kalau kita masuk dalam bilik yang kosong, kita bercakap, suara kita akan bergema. Okey, jadi objektif kita yang pertama adalah untuk menyatakan bahawa bunyi boleh dipantulkan. Okey. Dan bagaimana cara nak mengatasi pantulan bunyi? Kerana gema ini menyebabkan suara ataupun bunyi yang kita dengar itu tidak jelas. Kita cakap macam bersambung-sambung macam tu. Jadi tak jelas. Terutamanya kalau kita berada di dewan di dewan yang besar, orang cakap bergema, kita dengar pun macam tak jelas. Jadi dalam gambar ni menunjukkan, okey, macam gitulah bunyi dipantulkan, cuma kita tak nampak aja. Okey. Jadi kerana permukaan tu keras, jadi macam mana nak elakkan pantulan bunyi? Kita perlukan kepada permukaan yang lembut terdapat pada bilik tersebut supaya bunyi tu tak boleh mantul. Okey, dia tak bertalu-talu masuk ke dalam telinga kita. Okey, jadi kita boleh dengar bunyi sekali je kita boleh dengar, dan kita boleh dengar dengan jelas. Okey, jadi macam mana nak wujudkan suasana ataupun permukaan lembut pada bilik ni tadi? Jadi ada beberapa cara dia. Okey, antaranya ialah kita letakkan perabot. Ada beza rumah yang dipenuhi perabot dengan yang masih kosong kan. Bila dah dipenuhi perabot ni, terutamanya perabot yang lembut, yang gunakan fabrik ataupun kulit yang banyak span, okey, dalam rumah kita kurang bergema ataupun tak bergema langsung pun. Okey. Yang kedua, kita letakkan permaidani. Selain daripada kita nak selesa, permaidani ni juga boleh mengelakkan daripada terjadinya gema yang disebabkan oleh pantulan bunyi itu tadi.
Okay, jadi kalau pasang pemaidani tu dia ada dua kebaikan dia lah. Satu, kita rasa selesa. Kalau pemaidani yang berhias tu dia cantik. Dan yang ketiganya, kita dapat elakkan daripada gema. Okey. Yang seterusnya, okay, kita dah ada dua cara. Seterusnya kita letakkan span. Ini jarang kita buat, tapi untuk studio-studio ataupun tempat untuk kita merakamkan lagu atau persembahan kan, kita nakkan kualiti rakaman yang baik, tak ada gema, kita akan letakkan span. Ini jaranglah kita tu. Kalau yang biasa kita buat ialah ni kita letakkan sebelah ni bekas telur. Okey. Tahu kita bekas telur bukan kulit telur tau. Bekas telur tu kita susun letakkan pada dinding sebab bekas telur ni dia lembut. Dia buat daripada kertas kan dan dia lembut. Jadi bila kita bercakap bunyi tu diserap oleh bekas tadi dan dia tidak terpantul. Okey. Sebab permukaan itu sudah menjadi sedikit lembut. Okey. Dan seterusnya letak langsir dekat rumah kita tu. Jadi langsir yang ada dekat rumah kita tu, yang mak kita susah-susah buat tu, panjang-panjang besar-besar tu, ada dua kegunaan dia. Satunya untuk mengelakkan sinaran matahari yang terik pada waktu siang lah, ataupun menutup rumah kita daripada nampak dalam dia daripada luar kan. Kalau tak ada langsir, orang boleh nampak dalam rumah kita, boleh nampak kita buat apa. Tapi ada satu kebaikan dia lagi, iaitu untuk mengelakkan berlakunya gema dalam rumah kita kan. Ataupun kita letakkan tabir dalam dewan konsert, dewan orkestra. Biasanya orang akan letakkan tabir yang macam langsir juga tabir ni, tapi dia lebih besar lagi di keliling dewan tu, supaya apa, bila orang menyanyi, orang berucap dan sebagainya, bunyi yang dihasilkan daripada orang-orang ni tadi terus diserap oleh tabir tadi tu. Okey, dan kuranglah gemanya. Okey, jadi itu beberapa cara untuk mengatasi gema. Jadi gema ni benda yang membawakan keburukan lah kan, sebab menyebabkan kita kurang jelas dengan apa yang kita dengar. Tetapi pantulan bunyi ini juga mempunyai kebaikan dia. Okey, salah satunya, okey, mesti kamu pernah tengok benda ni. Dekat rumah tak adalah, dekat sekolah pun jarang kita nampak. Tapi kalau kita pergi klinik, doktor akan guna benda ni. Letak dekat leher dia, tapi gunanya dia akan letakkan untuk mendengar bunyi jantung kita kan. Yang ini namanya stetoskop. Okey, mungkin awak baru dengar, tapi kita boleh ingat dalam lepas ni namanya stetoskop. Jadi macam mana stetoskop ni membantu doktor mendengar bunyi tegupan jantung kita. Okey, jadi biasanya doktor akan letakkan hujung stetoskop tu, okey, yang bulat tu, pada dada kita, sebab di situ terletaknya jantung kita, okey, di sebelah kiri kita. Okey, dia akan cari, dan apabila jantung kita berdegup, bunyi yang terhasil tu akan mengenai gegendang stetoskop tu dan akan terpantul-pantul melalui saluran stetoskop tu tadi. Nampak tak dia mantul-mantul, dan akhirnya bunyi itu sampai kepada telinga doktor tu tadi. Jadi dia boleh dengar lah degupan jantung kita. Macam tu. Okey. Jadi itu satu, stetoskop. Jadi ada guna dia pantulan bunyi ni. Yang pertama untuk mendengar bunyi jantung kita melalui stetoskop. Yang kedua, yang ini pun alat ni jarang kat sekolah kita, memang tak ada lah benda alat ni. Namanya alat ultrasonic ataupun ultrasound. Yang ini doktor gunakan untuk melihat bahagian dalam badan kita. Okay, dia tak gunakan X-ray. Kalau ibu yang mengandung tak boleh di X-ray. Tapi nak tengokkan bayi, tapi yang baring tu bukan perempuan lah, itu lelaki. Mungkin dia nak tengok ada benda lain. Jadi nama alat ini adalah alat ultrasound ataupun alat ultrasonik. Alat ini dia menghasilkan bunyi. Okey. Nampak tak yang orang ni pegang? Orang ni pegang ni nama dia probe yang dia pegang tu. Jadi kita tengok video ni Okey, macam mana alat ini berfungsi. Okey. Jadi ini adalah ultrasound. Nampak tak yang macam mikrofon tu, tapi dia bukan mikrofon, dia bukan untuk bercakap pun. Okey. Jadi ini namanya probe. Okey, bukan probe yang adudu tu. Jadi probe ni dia akan menghasilkan bunyi. Bunyi tu kita tak boleh dengar. Dia akan letakkan pada badan kita, di atas permukaan badan kita, dan hasilkan bunyi, dan bunyi itu akan dipantulkan semula oleh bahagian badan kita. Apa kegunaan dia? Supaya bunyi yang terpantul tu tadi akan diterima balik oleh probe tu tadi,
dan probe tu akan tukarkan bunyi itu kepada isyarat elektrik dan akhirnya ditukar kepada tenaga cahaya yang akan keluar pada monitor yang kat sebelah tu, dekat skrin sebelah tu. Jadi bunyi yang terpantul tu dia berbeza-beza kedalaman dia. Sebab badan kita ni dia tak sama, ada bahagian keras, ada bahagian lembut, ada bahagian yang berisi, ada bahagian yang kosong. Dan akhirnya pantulan tadi akan ditukarkan kepada isyarat elektrik dan akan ditukarkan kepada bentuk tenaga cahaya. Jadi kita dapatlah tengok apa benda yang ada dalam badan kita tu. Jadi itu alat dipanggil ultrasound. Dia gunakan bunyi sebenarnya, tapi bunyi ni yang kita tak boleh dengar. Okey. Bunyi dia berfrekuensi tinggi, sebab tu kita panggil ultra. Okey. Jadi itu alat ultrasound. Itu kegunaan pantulan bunyi juga. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Dah dua kan? Yang ini pun digunakan bunyi juga, iaitu alat sonar. Sonar ni singkatan bagi Sound Navigation and Ranging. Okey. Biasanya akan diletakkan di bahagian kapal, di bahagian bawah kapal, sebab kapal dia nak kesan apa yang berada di bawahnya. Selain daripada kapal, ia juga digunakan oleh kapal selam. Okey. Sebab kapal selam dia tak ada tingkap. Dia tak macam kapal terbang. Pilot dia boleh tengok kat luar. Ni tak ada kapal selam. Jadi macam mana dia nak kesan ada benda sekeliling dia? Okey, dia gunakan alat yang dinamakan sonar. Jadi kita tengok macam mana sonar ni berfungsi. Okey. Jadi ada dua alat ni, namanya transmitter, okey, pemancar, dan satu lagi receiver. Transmitter tu dia menghasilkan bunyi. Okey. Biasanya dia letakkan bawah kapal lah. Okey. Dan dia akan talakan bahagian bawah kapal. Kalau ada satu benda di bawah kapal, contohnya macam ada kapal selam, dia akan terpantul balik dan isyarat tu akan ditukar kepada tenaga cahaya. Dan orang di dalam kapal bolehlah melihat apa yang ada di bahagian bawah kapal dia. Nampak tak? Dia boleh mengesan objek kat situ. Jadi bukannya setakat mengesan saiz objek, dia boleh mengesan kedudukan objek, dia boleh mengesan arah pergerakan objek. Selain daripada objek kat situ, dia boleh mengesan permukaan di dasar lautan, sama ada permukaan ada ada lembah, ada jurang dalam tu, ataupun ada benjolan ataupun ada bukit lah, senang kata, di dalam dasar tu. Jadi kapal boleh mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Selain daripada tu, dia boleh mengenal pasti kalau ada kapal karam di bawah dasar laut tadi tu. Jadi alat yang digunakan adalah sonar. Pun dia keluarkan bunyi jugalah tadi. Bunyi tu dipancar dan kemudian dipantulkan balik, okey, dan ditukar kepada isyarat elektrik dan akhirnya ditukar dalam bentuk cahaya. Okey. Jadi alat itu kita panggil sebagai sonar. Mungkin ini satu perkataan baru lah. Ada dua perkataan baru kan kita jumpa hari ni. Satu sonar, satu lagi tadi stetoskop. Satu lagi ultrasound. Jadi cikgu harap kamu dapat ingat lah. Okay. Pelajaran baru kita hari ni. Seterusnya, yang ini bukan buatan manusia, tapi ini ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beberapa jenis haiwan. Okey. Iaitu bagi kelawar, paus dan ikan lumba-lumba. Okay. Ia juga menggunakan bunyi ultrasound ataupun ultrasonic tadi untuk mengesan objek di sekeliling. Okay. Tahukah kamu, kelawar dia boleh terbang dengan begitu cekap sekali walaupun dalam keadaan yang sangat gelap. Sebab kelawar ni waktu malam kan. Jadi sebenarnya adakah dia gunakan mata dia? Okay, jadi ada satu kajian dia buat, kelawar ni walaupun dia gunakan kelawar yang buta untuk terbang, dia masih tetap boleh mengelak ataupun mengenal pasti objek yang ada di hadapan dia. Okey. Tapi satu penyiasatan dia buat, dia sumbatkan telinga kelawar ni, okey, supaya kelawar ni jadi pekak, kemudian diterbangkan dan akhirnya petepung. Jatuh gitu. Kenapa macam gitu? Sebab semasa terbang kelawar akan menghasilkan bunyi. Bunyi tu bunyi ultrasound dan dipantulkan balik kepada dia. Jadi kalau ada satu benda objek di depan dia, bunyi tu akan terpantul balik pada dia. Dia boleh kenal pasti bunyi tu jauh ke dekat. Kalau sekejap saja dia diterima bunyi, maksudnya ada benda yang dekat dah tu dengan dia. Macam tu. Jadi ini kehebatan Allah bagi pada kelawar ni. Dia tak guna mata dia pun sebenarnya. Bukan setakat dia boleh mengenal pasti batu tu. Dia boleh mengenal pasti mangsa dia hanya menggunakan pendengaran dia. Jadi hebat tak hebat daripada kelawar ni.
Jadi macam yang bawah tu, bunyi tu cepat sampai ke dia, jadi dia tahulah, halangan tu berada hampir dengan dia. Jadi ini kelawar. Bukan kelawar saja, dua haiwan yang cikgu sebut tadi apa? Ikan paus dan ikan lumba. Okey, jadi itulah dia fenomena pantulan bunyi yang digunakan oleh beberapa objek ataupun haiwan tertentu yang berada di sekeliling kita. Baik, cikgu harap dah habis dah pun. Okey, cikgu harap dapatlah dua objektif tadi. Okey, iaitu pertama menyatakan bahawa bunyi boleh dipantulkan dan kedua ialah mengenal pasti fenomena pantulan bunyi yang terdapat pada sekeliling kita. Okey, jadi cikgu ucapkan kepada kamu selamat belajar dan cikgu harap kamu dapat jawab soalan-soalan yang telah pun cikgu sediakan. Okey, soalan kuis seperti biasa. Fahami dulu video ni dan akhirnya jawab soalan tu berdasarkan apa yang telah kita pelajari dalam video ini. Untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Okey.